Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali ke podcast Tekan Habis bersama saya Taurik Azmi. Kepada followers baru kita, selamat datang, dan kepada followers setia kita yang dah follow kita daripada episod pertama, terima kasih dan selamat kembali. Okey, untuk episod kali ini kita ada slight twist sikit sebab saya seorang dalam studio hari ni sebab Encik Bangau sibuk pergi ride kembara motor di Sulawesi. Tapi macam biasa, saya dan Bangau sebenarnya tak seorang dalam studio. Kami ada kawan kita iaitu producer atau penerbit kami, Encik Irzal. Hai. Saya tak menggantikan Hazy dan saya pun heran kenapa duduk seorang-seorang hari ni. Okay, tak apa. Kita dua-dua keseorangan in our own corners. But that doesn't mean kita tak boleh berborak. Kan, Encik Irzal? Betul. Okay, so Encik Irzal, seperti biasa, minggu sudah sangat-sangat exciting, sangat menerujakan. Did I get that right? Mengujakan. Sangat mengujakan. Dah 2 episod dah, Torik. Okay, sangat mengujakan, very exciting sebab ada banyak produk-produk baru yang diumumkan dan dilancarkan. So, Cik Izzal, nak tahu ke? Mesti tak tahu. Okay, so kita mula dengan daripada kawan-kawan kita di BMW Group Malaysia, specifically melalui jenama Mini, dan mereka telah mengumumkan ketibaan 2 model baru. Yang pertama, Mini Aceman EV, sebuah EV compact crossover premium yang pada pandangan saya rupa paras sangat comel. So ini adalah sebuah offering elektrik crossover premium, kecil tetapi biasalah Mini kecil-kecil cili api kan. Tapi tak banyak saya boleh cerita sebab saya belum tengok kereta ni lagi. Tapi anda boleh lihat kereta ni di roadshow mereka. Details untuk tersebut boleh didapati di carikas.com/news dan juga kareta.my. Apa yang penting, tempahan untuk Mini Aceman ni dah buka dan harga dia bermula daripada RM213,888. Tapi saya tahu kalau Bangau ada kat sini, dia akan cakap 214,000 lah sebenarnya. Ya. 214,000. Okay, selain daripada itu, Mini juga telah mengumumkan ketibaan model Mini Cooper S 5-door baru. It's all in the name, folks. 5-door. So, ini adalah Mini hatchback generasi keempat, varian 5 pintu yang lebih praktikal daripada varian hatchback asas 3 pintu. Dan ini sesuai untuk mereka yang masih inginkan majis dan magic. Is that the right way to say it? Majis. Okay, keajaiban. Guna magic je lah. Kau tak nak guna ajaib. Okay, so balik kepada Mini 5-door ni, ini adalah varian Mini hatchback yang khas untuk mereka yang masih inginkan keajaiban dan styling comel Mini, tetapi dalam sebuah bentuk yang lebih praktikal sebab ruang seat belakang dia lagi luas, boot pun dia besar sikit lagi daripada Mini standard, dan tempahan untuk model ini terbuka sekarang pada harga RM293,000. Mahal sikit. Sebab apa? Sebab CBU. Kali pertama kita nampak nombor bulat macam ni. Itulah. Okay, so jarang dapat. Ini sebab ini bukan harga final. Ini harga estimate, atau what is the word for estimate? Harga anggaran. Harga anggaran. Okay. Tapi yang penting booking dah buka. So siapa yang ingin, bolehlah pergi letak booking dan tengok kereta ni di mana-mana bilik pameran Mini. Untuk lebih info lanjut, macam biasa, carikas.com/news ataupun kareta.my. Okay, selain daripada itu, ada juga produk baru. 2 model EV baru daripada jenama Zeekr. Izzal pernah dengar tak brand Zeekr ni? Saya pernah dengar lah sebab ada di banyak baca pasal brand. Tapi memang brand ni baru lah, ramai orang tak pernah dengar Zeekr. Kita tahu Zeekr, tapi Zeekr tak pernah. Mungkin kurang lah orang tahu. Okay, so jenama baru daripada China juga. Malah ia adalah salah satu daripada banyak-banyak jenama yang wujud dalam portfolio Geely Group. Apa yang pelik, ini adalah jenama Geely yang masuk di Malaysia bukan bahawa Pronet atau Proton. Untuk info tersebut, itu lain hari lah kita cerita. Tapi yang penting, mereka dah masuk dalam pasaran kita dengan 2 model baru, iaitu Zeekr X, sebuah crossover premium compact, dan juga Zeekr 009, sebuah
MPV mewah. Ini lebih kurang saiz Alphard 009 ni, dan sangat-sangat menarik ya produk-produk tersebut. So kedua-dua model ini dah sampai kat Malaysia untuk mana-mana peminat yang ingin melihat secara close up dan try lah. Dan harga dia sangat-sangat menarik. Untuk Zeekr X ni, apa yang kami dijanjikan oleh syarikat yang membawa masuk brand ini ialah harga ceiling dia untuk varian dual motor pun tak akan melebihi RM180,000. Manakala untuk Zeekr 009 pula, harga ceiling dia pula tak akan mencecah RM370,000. Inilah. Minggu lepas kita dah berdebat dengan kawan kita Han Chong pasal inisiatif EV, import tax EV ni masih kosong. Inilah salah satu kelebihan dia lah. Produk-produk yang menarik sebegini masih harga yang agak munasabah sikit lah. Betul tak Rizal? Okey lah, munasabah. Yelah, kita masih tengok harga EV. Kalau tengok dulu memang tinggi. Sekarang kereta macam ni dah dapat dalam 1837. Arguably masih mungkin belum ada nak kata mampu milik, tapi saya gembira tengoklah harga. Tapi ni harga sementara kita punya cukai masih rendah ya. Betul. Cukai kosong. Insentif ni sepatutnya habis akhir tahun 2025 tak silap saya. Betul tak Rizal? Betul, itu yang dijangkakan lah. Tapi ada yang kata, ada penganalisa kata mungkin akan disambung, mungkin akan tidak disambung. Tapi itulah the pro and con, the balance adalah di mana kita kehilangan revenue versus memudahkan rakyat. Dekat situlah perdebatan hangat dia. Betul. Malangnya Bangau tak adalah hari ni untuk debat pasal ni. Jangan tarik saya masuk dalam debat ni ya. Okey, tak apa. Okey, tak apa. Yang penting ada jenama baru, produk yang sangat-sangat mengujakan, dan anda boleh meletak atau membuat tempahan anda sekarang melalui Zeekr Malaysia. Okey, untuk sekarang kita beralih ke produk yang betul-betul lancar baharu dan anda boleh beli esok, dan mungkin ikut nasib boleh pandu keluar showroom terus esok juga kalau bernasib baik, iaitu GWM Haval H6 HEV. Ini adalah sebuah crossover size medium segmen C, dan ia menggunakan package terang kuasa hybrid. Tapi apa yang unik, tak macam lawan segmen dia iaitu Honda CR-V Hybrid yang menggunakan enjin naturally aspirated bersama package hybrid. Haval ni mengguna terang kuasa dengan enjin 1.6 liter 4 silinder turbo. Dan disebab itu dengan gabungan enjin turbo dan juga package hybrid, dia punya angka-angka output dia sangatlah menarik. Tapi apa yang menarik juga, to be clear, this is not EV ya. Ini adalah hybrid EV ya. Betul, ini adalah sebuah crossover hybrid. So masih ada enjin yang mengguna enjin pembakaran yang mengguna minyak petrol, tapi ia dipadankan dan digandingkan dengan sistem elektrik motor hybrid. Tetapi macam saya cakap tadi lah, dia agak unik sebab enjin asas dia adalah enjin turbo. Bukan enjin naturally aspirated seperti apa yang anda lihat dalam mana-mana hybrid lain seperti hybrid Jepun daripada Toyota dan Honda. So menarik, 3 teknologi, enjin, pemakaran dalam, turbo dan juga hybrid bekerjasama sekali untuk menghasilkan satu kereta. Betul. Dan memacu kereta tu. Betul. Dan apa yang agak menarik juga adalah harga dan package pasca jualan atau after sales yang diberikan oleh GWM Malaysia untuk Haval H6 ini. So kita mula dengan harga sangat-sangat menarik, RM139,800. So dalam posisi segmen dia mahal sikit daripada Proton X70, tetapi masih lagi mampu milik jika dibandingkan dengan lawannya seperti Toyota Corolla Cross maupun Honda CR-V Hybrid. Tetapi yang paling mengujakan pada saya, what's really exciting about this car, dia punya pasca jualan atau after sales. Sebab apa yang diumumkan oleh GWM Malaysia adalah harga yang saya sebut tadi, termasuk sekali dengan get this,
warranty atau jaminan enjin selama 10 tahun atau 1 juta kilometer. Dan juga jaminan atau warranty sistem hybrid selama 8 tahun atau 1 juta kilometer. Dan juga package warranty atau jaminan kenderaan asas selama 7 tahun atau 200,000 kilometer. Lain macam lah warranty ni. Irzal, warranty kereta biasa paling lama Irzal pernah tengok berapa lama? Normally, kalau kereta biasa 5 tahun. Bila kita bercakap tentang EV, saya tengok ada dah jadi 8 tahun. Warranty ni yang saya tahu adalah untuk cover ketakutan orang lah. Bila kita bayar loan 9 tahun, tapi kereta tu lepas 7 tahun bateri dah kong, and nak ganti harga bateri tu, harga dia hampir sama dengan harga kereta tu sendiri. Ya, Bangau sendiri pernah cerita dengan kita, dia sendiri pernah pegang EV beberapa tahun dan sendiri kena servis EV tersebut, tukar bateri dia, kos dia ya Allah puluh-puluh ribu. Pernah sekali Bangau komplain harga nak tukar bateri ke EV lama dia tu lebih kurang sama harga value second hand kereta EV tersebut. Ya, dan yang setahu saya, Bangau pun cerita dengan saya jugalah kan, dia bukan hanya bateri saja yang boleh rosak dan mahal untuk diganti. Ada lagi 2 komponen, onboard charger, betul, dan juga charging port. Yang charging port ni yang dekat macam kita isi minyak tu, unit yang bersentuh dengan kita punya plug charger tu kan. Betul. Onboard charger ni ada satu lagi unit yang di antara charging port dan bateri yang mengecas dan regulate charging bateri tu. Betul. 3 komponen ni sahaja dah mungkin nak ganti dah hampir harga kereta tu sendiri. Sama harga second hand value dia. Saya rasa lebih kalau based on apa yang diberitahu pada saya. Betul-betul. I think Bangau punya case dia kos nak menyelenggara EV lama dia tu lebih daripada value second hand value kereta dia. So itulah, agak saya itulah, bagi saya nak bawa perspektif pengguna, sebab saya tak expert macam Torik dan Bangau tentang spesifikasi kereta, tapi saya datang dari industri dan juga saya pengguna kereta. Saya membesar ataupun kerjaya saya kebanyakannya melihat perkembangan industri. Kerisauan saya lah bila kita bercakap tentang warranty ni terutamanya. Kita di Malaysia warranty 9 tahun. Warranty paling panjang, loan kenderaan kita adalah 9 tahun. Warranty yang terpanjang kita tengok 10 tahun, tapi ini bukan untuk full EV, ini untuk hybrid. Tapi yang full EV paling lama saya nampak adalah 8 tahun. Betul Torik? Ya, betul. Industri standard untuk mana-mana EV sekarang yang ada di pasaran Malaysia yang diimport secara rasmi. Recon saya tak pasti. So untuk model EV baru import rasmi, the norm is untuk EV bateri sahaja ia dijaminkan atau dapat warranty 8 tahun atau 160,000 km. Jadi saya sebagai melihat daripada industri perspektif, agak mustahil lah kalau dia nak warranty selama 9 tahun untuk cover loan period. Dan saya rasa kesedaran untuk bagaimana pembeli nak guna EV ni perlu diperkuatkan. I think lebih banyak program kesedaran. Bila kita transfer kepada EV, orang kena faham yang penggunaan EV bukan macam penggunaan kereta petrol. Betul. Macam saya tak beli lagi EV ni sebab saya tahu cara kerja saya punya pattern, corak pergerakan saya tak sesuai untuk bawa EV. Dan EV saya akan kong sebelum saya habis bayar. Itu satu senario yang pasti akan jadi kepada ramai pengguna EV dalam tahun-tahun akan datang. So memang pasti. Tetapi syarikat-syarikat, kebanyakannya syarikat China ni lah yang membawa masuk EV-EV yang mampu milik sikit. Jaminan-jaminan seperti inilah yang mereka menggunakan sebagai satu alat untuk is an enabler and a security measure lah, to put it in a way, nak meningkatkan confidence atau kepercayaan dalam pengguna. Ya, itu betul. Yalah, kita dalam episod sebelum ni ada, bukan saja kita lah, kita punya guest pun bercakap tentang produk-produk dari China. Saya rasa ramai orang dah start terima produk-produk China ni. Tapi satu bagus yang saya tengok
adalah produk brand China jugalah yang first kali bawa warranty panjang ni kan. Sebelum tu tak ada. Paling lama masih 5 tahun. Brand China yang pertama sekali yang tekan warranty sampai ke 8 tahun. Betul Tariq? One of the first lah, salah satu yang terawal, sebab kena ingat kawan-kawan kita dekat lagi satu jenama China iaitu Cherry Malaysia ada juga buat offer-offer warranty panjang, tetapi itu hanya dihadkan sebagai early bird atau reward untuk pembeli awal. Tetapi package daripada GWM untuk Haval H6 HEV ni, nak senang cerita, menakjubkan lah. Untuk enjin sahaja 10 tahun 1 juta km. Saya sendiri tak tahu saya boleh cecah 1 juta saya km tengok tak. pun saya terkejut kan. Tapi of course saya tak cakap specifically pasal mana-mana model. Tapi saya gembira lah tengok yang macam nak cakap, pilihan-pilihan untuk pengguna di Malaysia semakin lama semakin kompetitif lah. Yang tu yang bagi saya, that's a good thing lah. There's a lot more to debate, there's a lot more to argue, but I think we are starting to see some kind of forward direction lah. Setuju. So nak senang cerita, dalam pasaran kita sekarang ni pilihan dah betul-betul cukup banyak, dan ikut apa pilihan anda, jaminan dia juga sangat-sangat menakjubkan juga kalau anda pilih model yang betul. Okay, so sebanyak itulah saya boleh ringkaskan tentang minggu sudah, Cik Rizal. So anything else to add, Cik Rizal? Ya, sebelum kita pergi ke segmen yang seterusnya, saya just nak cakap kepada kita punya pendengar, terutamanya yang melihat di video kita di YouTube, jangan terkejut sebab ada satu lagi magic lepas ni. Tiba-tiba Hazri akan muncul sebab sebenarnya kita rakam segmen yang seterusnya seminggu lepas. Kita dah rakam segmen seterusnya awal sebelum Hazri atau Bangau gerak pergi buat kembara dia. Dan untuk segmen ini kita nak dedahkan sikit kepada peminat-peminat, pengikut-pengikut kita, kerja siang saya dan Bangau sebagai motoring journalist, wartawan pemotoran. So ada perkara-perkara yang ramai tak tahu. Yep. Dan kita rekod ni selambat yang mungkin sebab kita nak pastikan pendengar kita dapat berita yang terkini. Betul. Okay, so on that note, kita beralih rehat sebentar dan kembali selepas ini. Okay, nampaknya untuk episod keempat minggu ini Hazri dengan saya je lah, dengan producer kita Irza. So dan kita rekod benda ni dah seminggu kot. Kalau masa dia diterbitkan ni dah seminggu kot. Ya, lebih kurang. Sebab masa kita dah on air ni, Bangau overseas kan, sibuk kan. Kerja bukan overseas, kerja. Orang bila kita tengok overseas, orang cakap bestnya jalan-jalan. Kerja dan bercuti lain. Okay, so itu satu perkara yang ramai kawan-kawan saya, saudara mara saya banyak tanya. Syoknya kerja engkau ni sebagai motoring journalist. Tapi sebenarnya di sebalik tabir banyak benda yang orang tak tahu, banyak benda yang orang tak nampak kerja kita ni sebenarnya macam mana kan. So sebagai rakan saya yang paling berpengalaman dalam industri ni, cerita sikit Bangau, macam mana kerja kita ni, kepada put yourself in the shoe, explaining to somebody yang interested nak buat kerjaya kita ni. Dia zaman saya start dulu, awal tahun 2000, kerja ni ramai orang tak tahu sebab tak ramai. They were about like 10, 12 of us. Publication pun tak sampai 10 pun yang berteraskan permotoran. Kalau dalam surat khabar pula, surat khabar yang betul-betul ada segmen otomotif yang serius, sebenarnya masa tu The Star, NST, Berita Harian, Utusan, the major ones lah. Tapi ada yang surat khabar yang macam by the way. Maknanya kalau ada kereta, siapa-siapa je boleh ambil apa semua. Tapi yang ini ni yang khusus untuk permotoran saja. Maknanya editor tu kekal, dia tak buat benda lain. Penulis dia pun kekal, tak buat benda lain. Dia tak ada minggu ni, hari ni dia cerita pasal ekonomi, hari ni dia interview politician, sambil tu dia pergi test kereta. Tak ada. Yang ini ni betul-betul kerja dia untuk otomotif saja. Dan masa saya mula-mula buat kerja ni, jiran-jiran kat rumah, jiran dekat kampung, semua ingat saya kerja jual kereta second hand. Cuma itu tak apa lagi bang. Saya lagi tahu ada yang tengok ni, Mamat ni pergi dadah ke? Itu pun ada dekat lah. Anak awak ni kerja apa? Dia jual ganja ke dia?
Pakai kereta baru-baru je. Itulah. Itu normal lah. Sebab zaman tu muka kita orang tak nampak. Orang tahu nama saja. Byline. Dan byline tu, untuk surat khabar, byline tu bukannya senang nak dapat dia. Betul. Kita kena buktikan diri kita baru keluar nama kita. Dan dalam surat khabar, kita nak kena ada 2 nama. Dia tak boleh nama Hazri saja. Masa mula-mula dulu ada cakap tulis Hazri saja. Dan editor saya cakap, apa kau tak bangga dengan bapak kau? Tak nak letak nama bapak kau ke? Baru saya faham. Nama kena at least ada 2. So, Hazri Samsuri. Nama saya panjang lain. So nama pena saya lah Hazri Samsuri. Sampai sekarang pun saya pastikan juga, macam kita interview pun dia orang bagi nama 1 je. Tak boleh. Dia kena ada 2. Artis boleh ada satu nama Artis boleh satu nama. Artis lain. Media ni tugas dia ni sebenarnya tanggungjawab dia besar. Sebelah kaki kita dah duduk dalam penjara sebenarnya. Sebab apa yang kita tulis, editor ni sebelah kaki dalam penjara lah, selalu kita panggil dulu. Sebab apa yang penulis kita tulis, kalau dia salah, yang akan kena nombor 1 ialah editor dia. Bos kena dulu. Dia kena dulu. Dan zaman surat khabar ni, nak jadi editor kena ada at least 10 tahun baru jadi editor. Saya jadi editor di surat khabar tu, news editor, lepas 10 tahun baru dapat pangkat tu. Dia lain daripada magazine. Magazine masuk-masuk terus jadi chief editor lah, managing test drive editor, content editor. Magazine lain sebab dia kecil. Surat khabar, hierarki dia lain. Dia punya training dia lain. Kena marah tiap-tiap jam. Ini saya setuju sebab macam Bangau, saya pun bermula kerjaya ni melalui surat khabar juga. So hierarki surat khabar ni, operating procedure surat khabar ni memang lain macam lah. So nak senang cerita, siapa yang boleh survive kat newsroom newspaper ni, mana-mana boleh survive dalam publishing. Betul tak? Betul. Okay, tapi balik kepada kerjaya kita ni. So yes, pengkhususan kita adalah pengkhususan kita. Kita pandu uji, tunggang uji, dan selain daripada itu, kita juga salah satu cabaran kita adalah cari idea untuk mengarang atau membuat konten yang relevan. Tak semestinya product related atau test drive atau test ride. Betul tak? Betul. Tapi ramai orang tahu kita pasal test drive. Sebab orang nak tahu produk baru tu macam mana. Dan memang kita boleh nampak evolusi pengguna tu dah berbeza daripada zaman dulu. Zaman dulu memang kita ada artikel saja. Dan mereka memang suka membaca. So gaya kita menulis tu sangat penting. Your writing style. Betul. Macam Jeremy Clarkson yang semua orang banggakan, semua orang agungkan. Dia bermula daripada menulis di surat khabar. Dia menulis. He is still a very good writer. Dan dalam masa yang sama dia pandai berlakon juga. Dia pandai menyuarakan pendapat dia. Dan dia ada style dia. Dan semua orang zaman tu nak jadi ni. So zaman saya surat khabar tu, bila kita tulis review kereta apa semua, ialah kami ni reporter. When we test drive Mercedes-Benz and BMW, kita dapat kereta yang baru. So kita tak dapat lah dia punya, kita mungkin tahu pasal sejarah dia apa semua. Benda tu kita baca. Betul. Evolusi model dia, produk dia, kita boleh baca. Tetapi daripada segi penggunaan, ya kita pakai kereta tu paling lama pun seminggu. So nak banding dengan owner lain lah. So ada owner-owner zaman tu, kalau NST ni, ni uncle-uncle yang kerja besar-besar lah. Your writer not good lah. I think I can better do this apa semua tu lah. So dia orang kata, I want to be your test writer lah. Tapi dia lupa kerja kita tau. Kerja kita number 1 ialah reporter. Kita ada banyak event yang kita kena hadir dan kita kena cover, kena report event-event, acara-acara. Dan juga industri punya berita-berita industri yang kita kena kupas. Betul. Diorang cuma nak bab glamour sahaja. Dia nampak yang bab glamour je. Dapat pegang kereta baru, motor baru. Jawapan my boss apa tau? Lu siapa? Lepas tu dia kata, no, yalah, lu siapa? At the end of the day, kita yang pegang pen, bukan kau. Dan kita tak boleh nak kata benda ni senang pun. Tidak. Saya pernah buat satu eksperimen. Ada kawan saya ni, dia orang nak keluarkan majalah motosikal. Sebab dia kata motosikal kat Malaysia ni tak ramai orang cover. Which is true. Motosikal, industri motosikal kecil. Dia punya margin kecil. So iklan tak banyak. So susah nak buat sebenarnya. Sampai sekarang pun sebenarnya susah. So dia orang kata dia orang boleh buat apa semua. Okay, fine. Saya bantu dia untuk keluarkan majalah yang memang tak pernah keluar pun. Sebabnya lah, saya dapatkan dia orang test bike apa semua. Saya dah arrange semua. Semua dah dapat motor. Saya kata, okay, sekarang dah dapat motor, gambar dah ada. I give you 1 week, keluarkan report artikel. 1 minggu jadi 2 minggu. 2 minggu jadi 3 minggu. Alamak. So, lepas sebulan, ada satu hantar. Berjela-jela. Panjang dia cakap,
you ingat you siapa bawa tulis panjang-panjang ni kan? Saya ingat lebih dekat 1,000 patah perkataan lah. Siapa nak baca? Untuk newspaper 1,000 perkataan tu word count, kita panggil ni word count. Lepas tu baru panjang sangat. Lepas tu baru geng-geng tu respect ke kerja kita. Baru dia tahu bukan senang. Ya. Cakap dengan kawan-kawan senang. Nak translate tu ke perkataan ataupun ke video, ke konten lain yang orang lain boleh faham, sangat berbeza. Dan cara awak bawa kereta ataupun tunggang motor berbeza daripada kebanyakan orang lain. Ni satu lagi benda. Pasti. Satu lagi benda. Bila kita review kereta, kita kena tahu. Contohnya macam MPV. Takkan kita nak review dia macam bawa kereta sport. Betul. So MPV ni normally kita akan bagi kepada mereka yang dah biasa menggunakan MPV. So dalam surat khabar dulu, kita memang ada writer yang dah ada family. So priority untuk diorang MPV. Sebab dia faham. Dia tahu apa yang nak. Sebab kereta kita ni, Malaysia ni negara yang kecil. So kereta-kereta dia buat bukan khusus untuk orang Malaysia. Kecuali Proton Pro 2 lah. Yang lain-lain Toyota apa semua dia buat untuk pasaran global. So benda tu memang tak guna untuk kita. Tetapi untuk pasaran global, itu benda yang berguna. Contohnya seat heater, seat warmer. Nak buat apa kita nak panaskan seat kita? Tapi bila syarikat kereta dia ada menu sistem, set menu. Maknanya kalau kita nak tempat duduk kawalan elektrik, dia datang sekali dengan seat heater. Dia tak boleh nak delete option tu. Sebab kita ada orang kata, bodoh lah dia ni. Buat apa ni, membazir duit. Aku tak nak benda ni, aku nak benda lain. Buanglah benda ni. Kenapa dia terpaksa ambil? Syarikat kereta, wakil syarikat kereta di Malaysia boleh cadangkan, okey kita nak feature ini. Tapi yang tentukan dapat ke tidak ialah prinsipal dia. Yang berada di Eropah ke, di Jepun ke, di Korea ke. Dia akan kata macam, you jual kereta 1 tahun berapa? 1,000 unit. Itu market lain semua jual 20,000, 30,000, 100,000. Lu 1,000 lu ambil je saja apa yang kita orang bagi sama you lah. Betul. Jadi ramai yang tak tahu fakta-fakta kecil, faktor-faktor macam ni lah yang salah satu benda-benda kecil yang kami wajib laporkan dalam mana-mana konten kita, be it normal news reporting ataupun feature length review. Dia memang kena banyak membaca. Betul. Itu memang tak boleh lagi lah. Kalau malas membaca, macam mana kita nak bagi ilmu? Ilmu yang kita rasa, kita ada 2 jenis ilmu sekarang ni. Satu ialah ilmu yang betul-betul kita belajar daripada sumber yang sahih. Yang kedua ialah ilmu yang kita dapat daripada pandangan orang lain. Macam podcast sekarang ni, macam kita ni ialah orang media. Jadi kita dapat sumber sahih. Sebab dalam surat khabar, laporan kita boleh cakap ini ialah pendapat kita. Tetapi kita kena juga tanya pada sumber yang sahih. Contohnya macam kita kata Toyota ni tak betul. Kita kena dapat sumber daripada Toyota untuk cakap betul ke you tak betul. Dia kena balance. Dia ada yin and yang. Betul. So ramai sebabkan media sosial, dia belajar daripada pendapat orang. Dan pendapat orang tu bukan sumber sahih. Betul. So a reminder, the internet is a space where anybody can say anything. Anybody can share their own opinion. Tapi apa yang mereka share tu sahih ke tak sahih, betul ke tak betul tu, tu belakang cerita lah. Ramai juga yang tanya macam mana kita dapat test car dan test bike kita. Mungkin Torik boleh ceritakan. Okay, so secara amnya, demo unit, as I like to call them, demo unit atau unit pandu uji yang khaskan untuk rakan-rakan media seperti saya dengan Hazri ni, memang dah dikhaskan oleh syarikat-syarikat pengedar kenderaan ni sendiri. So unit-unit ni kadang-kadang ada yang tengok kepada syarikat lah. Ada yang bagi 3 hari saja, ada yang bagi maksimum seminggu. Tapi malangnya sampai sekarang saya belum tengok lagi lah. Tak macam overseas kat UK. Kawan-kawan kita kat UK long termers, pandu uji long term sampai 6 bulan, setahun. Tapi industri standard kita kat Malaysia ni maksimum saya tengok seminggu lah. Betul lah Azri? So in terms of siapa punya kereta, it belongs to the manufacturers themselves. Berapa lama kita pegang depending on manufacturer. Paling kemut paling kemut 24 hour hold. Okay, dia macam ni lah. Dia macam ni. Nombor 1, kereta tu datang daripada syarikat kenderaan itu sendiri. Betul. Dia bukan daripada pengedar. Pengedar ni maknanya dealer. Maknanya kita pergi dekat Putrajaya, ada satu pengedar Pro 2. Saya ambil Ativa daripada dia. Tak boleh.
dia lain. Kita ambil daripada Perodua, ibu pejabat Perodua di Rawang. Betul. Kalau macam Proton, daripada Proton Shah Alam, ibu pejabat dia. Maknanya macam BMW, kita orang tak ambil daripada Auto Bavaria. Bukan. Kadang-kadang adalah sebab yang itu adalah benda yang kita setkan deal dengan dia kan untuk promote tempat dia. Tetapi kereta kena datang daripada ibu pejabat mereka. Maknanya dia ada kereta-kereta, kita panggil dia press car, kereta-kereta media. Khusus untuk media. Apa dia buat dengan kereta tu terpulang pada syarikat tu. Selepas semua orang dah try, dia orang mungkin akan jual balik pada dealer, ataupun dia offer pada staff dia, ataupun ada yang juga dia offer pada media dengan harga potongan sikit lah. Media discount. Ya. Dan kereta-kereta ni semua memang ada insurans lah. Betul. So, Tetapi ada limit masa lah. kita pandu uji atau tukang uji kenderaan yang kami sedang uji tu memang dah ada insurans daripada syarikat pembuat kenderaan tersebut. So bukannya tapi ini bukannya bermaksud yang kita boleh buat apa yang kita nak secara melulu lah kan. Kalau kena speed trap bayar sendiri. Kalau salah parking, kena saman parking bayar sendiri. Ya, saman tangguh sendiri. Itu kalau pasti. accident sebab kita racing, itu memang ada terjadi. Pernah jadi. Pasal racing ataupun pasal kecerobohan sendiri, dan implikasi dia sangat besar jugalah untuk kerjaya dia. Dia mungkin akan disenarai hitamkan oleh syarikat kereta tu. Untuk individu tu, kalau dalam event accident disebabkan kecuaian atau membuat sesuatu yang tidak bertanggungjawab, pasti secara dari level individu dia akan kena blacklist. Dia tak boleh maju jauh lah dalam kerjaya dia. Dia bukan setakat kena blacklist daripada syarikat itu saja, sebab syarikat kereta di Malaysia ni pun diorang pun ada kawan-kawan. So jenama lain pun akan blacklist anda. Betul. Dan on a business level, on a bigger level, tahap keseluruhan, boleh blacklistkan jenama atau title media tersebut oleh syarikat kenderaan yang... Maknanya publication tu, penerbitan tu, title tu, majalah ke website ke, dia tak boleh nak pinjam dah lagi kereta daripada syarikat tu. So semua orang kena jagalah. Kita tak boleh juga bandingkan macam you cakap dekat Eropah, kat US dia orang boleh pinjam kereta sampai sebulan, setahun semua tu kan. Sebenarnya itu bergantung kepada pasaran. Okay, pasaran mereka besar. So dulu efek media ni cukup kuat di Malaysia. Apa yang media kata, certain media, kalau dia kata kereta ni tak best, jualan dia akan merudum. Sebab memang zaman tu tak ramai orang buat. Sekarang ni kita ada banyak pengaruh. Pengaruh ni ada yang jujur, ada yang dibayar. Kita tak tahu. So sekarang efek tu dah kurang sedikit lah. Tetapi untuk nama-nama besar dalam media, dia orang punya kenyataan, dia orang punya review, masih ramai lagi yang akan follow. Masih lagi akan mengambil. Ya, kereta bukan benda murah. So dia akan dengar review dia orang dulu, whether this car can be bought or not. Dan satu lagi benda yang saya nak highlight kan, ramai juga yang tanya, kereta ni boleh beli ke tidak? Okey, yang ini satu benda yang subjektif. Cara saya pakai kereta berbeza daripada awak pakai kereta. So bila saya review kereta, saya review dengan cara pembawakan saya, dengan cara pemanduan saya, cara penggunaan saya. Sebab tu bila review saya akan terangkan saya macam mana, saya ada keluarga ke tidak, saya selalu ni, dan pengalaman. Saya pernah buat ini, saya pernah compare dengan kereta ni, yang itu yang bezakan kita dengan orang biasa. Sebab orang biasa pun boleh review kereta, boleh test drive kereta dekat showroom. Betul. So kita tak bolehlah cerita pasal benda-benda yang dah wujud dalam brosur. So kita memang ada jugalah orang yang review kereta, kerja dia review kereta tapi dia cerita daripada brosur saja. Ini memang kalau zaman kita orang dulu, kita orang memang fail lah. Tapi sekarang ni orang beli kereta, dia tak kisah pasal karakter kereta tu. Betul. Kita dah zaman baru, new buying age. So orang sekarang ni dia malas nak baca. So reviewer kereta bacakan apa yang ada dalam brosur. So itu apa yang jadilah. Saya tengok juga, saya macam, kalau dalam kereta memang saya takkan bagilah dia orang buat benda macam tu. Zaman dulu kalau kita ada press release, kenyataan khabar daripada syarikat, dan kita kena proses, kalau artikel saya tak ada informasi baru, maknanya semua informasi berdasarkan press release itu saja, editor saya akan koyak 2 report saya dan cakap saya pemalas. Pergi cari info lain. Adui. So dia bukan untuk glamour. Kita menulis bukan, nawai tu kita bukan untuk glamour, kita menulis kerana lillahi ta'ala, sebab kita nak bantu orang beli kenderaan yang sesuai. Betul. Sebab tu bila EV tu masuk, saya sangat vokal. Sebab saya sendiri pakai dan saya tahu dia bukannya untuk semua. Malah saya rasa ramai tak sesuai pakai EV.
Dan EV bukan benda yang murah. Dan dengan loan 9 tahun, dia bukannya lepas bulan, Allahu Akbar, aku tak boleh pakai lah EV ni. Dia tak boleh nak jual. Loan 9 tahun. Macam mana? Sebab tu kita cakap, tahu awak seronok nak beli kereta baru. Bila seronok, semua benda best. Kadang-kadang tanya, Hazri, kereta ni okey tak? Saya akan cakap kereta ni. Kadang-kadang saya kenal dia, saya kata kereta ni tak sesuai untuk awak lah sebenarnya ni. Tapi dia ni cakap ni, review ni cakap macam ni. Saya punya jawapan senang aja. Dengarlah dia orang cakap apa. Awak tak payah dengar lah saya cakap. Kalau awak tanya saya dengan hasrat untuk saya iakan saja pendapat awak, baik awak cakap dengan kakak tua, burung kakak tua. Janganlah tanya pendapat. Tapi at the base of our work, asas kerja kita adalah untuk menyampaikan fakta. Itu yang pasti. Fakta tu satu, dan juga bawa kereta ni dengan motosikal ni ialah satu benda yang subjektif. So cara awak bawa lain daripada saya. So what you feel about the vehicle itself. That's what we call review. Sebab kereta tu ada orang kata terlampau stiff. Untuk yang kaki kita, stiff tu best lah. Itulah. So kita kena terangkan betul-betul. Supaya orang faham. Tapi itulah, saya rasa dia orang dah tak kisah dah pasal tu. Janji kereta tu cantik, ada mainan macam-macam, harga murah, dia orang nak beli. Tapi dari segi content presentation sekarang kan, tak kisahlah print ke web ke social ke, memang dah jauh berubah daripada zaman kita first mula. Dan saya pasti untuk kawan penerbit kita Irzal ni, satu challenge yang agak besar sekarang bila nak filter siapa nak bagi undangan untuk motor show kan. So anyway, itu kerja kita. Tetapi kenapa kami berdua keluarkan tekan habis podcast ini? Bertiga. Apa bertiga? Sorry lah, kita lupa dia producer. Sebab muka dia tak nampak je. Kecil hati kau ni. Sorry. So kenapa? Sebab kita bertiga keluarkan podcast tekan habis ini. So kita akan ceritakan selepas break ini. Baiklah, anda masih bersama saya, Taufiq Azmi dan Hazri Samsuri di podcast. Dan Irzal. Ya. Baru cakap tadi, kita bertiga. Dan juga penerbit, producer kita, Irzal Kamal. Dan kita ada seorang lagi, Din. Kita ada lagi seorang. Din Kareta pun ada kat sini. Dia tolong teknikal kita. Alamak, tak ada gambar. Tak apa. Kita dia kena duduk belakang Irzal tu. Lain kali duduk belakang Irzal. Tapi buat masa sekarang, Abang Irzal insert lah satu gambar mugshot handsome dia. Boleh. Okay, so sebelum kita rehat tadi, kita dah bincang pasal kerjaya kita. It's more than just glam, lebih daripada rupa glam atas surface kita ni. Dan sekarang kita nak cerita sikit kepada pengikut-pengikut dan pendengar kita, mengapa kita startkan podcast tekan habis. So nama ni kita tak nak bincang nama lah. So tapi nak senang, konsep podcast ni kita nak naikkan dan tekan habis isu-isu yang relevan dengan industri kita. Betul tak bang? Betul. Sebabnya sebelum ni saya banyak menulis artikel-artikel isu-isu panas. Tetapi lama-lama saya rasa macam lambat. Sebabnya kita boleh tulis, kita boleh provoke dengan artikel, tetapi kita nak dapat jawapan atau pandangan orang lain tu lambat. Dan ramai orang makin lama makin malas nak membaca. Dan saya pun, macam Irzal ni, dia dengar podcast ni dah lama dah. Dia push saya untuk buat podcast kan? Saya tak berminat dengan podcast sebab saya duk layan Spotify lagu-lagu rock kapak saya. Kan? Sampai satu hari tu saya terdengar podcast macam daripada rakan-rakan Awani kita tiba. And then kita ada YB KJ dengan YB Syarif, kita keluar sekejap. Dan saya rasa macam politik ni adalah satu benda yang membosankan, yang sebab saya tak suka sebab dia kotor. Tapi bila keluar sekejap tu, saya suka dengan cara penerangan mereka dan saya dapat informasi. Tak bermaksud saya sokong dia orang ke tidak, tetapi kita lebih faham situasi politik daripada podcast mereka. Sambil bawa kereta tu sambil kita dengar lah. Dan podcast ni tak sedar pun dah sejam. Dia tak macam lagu. Macam lagu macam, ya Allah, bila aku nak sampai ni, lagu ni tak habis-habis, dah banyak lagu dah. Untuk podcast tiba-tiba je dah sejam lebih dah. Kan? Macam kita punya sesi minggu lepas dengan Hans lah. Kan Rizal? Kita overrun berapa lama tu. Betul. Bagi saya, tengok macam episod dengan Lando, kita banyak tengok kalau short form content, semua pasal dia punya gimmick. Dia punya benda-benda yang viral. Tapi saya lah, masa saya tengah edit video tu, saya dapat banyak benda, walaupun saya jurutera, saya tak tahu benda tu.
And kalau saya tak dengar podcast, sebab podcast ni saya tak dengar tengok video, saya tengok dekat sedang dalam kereta sambil saya buat benda lain. And sebab tu saya dapat mendalami benda-benda yang dalam medium lain tak dapat disampaikan selain daripada medium podcast. Dan podcast memangnya lebih pada audio kan. Yang video tu ialah the by-product of it. Secara teknikal, podcast adalah hanya audio. Sebab tu masa zaman Joe Rogan memang tak ada kamera apa semua, dia start semua dengan audio. Bergantikan radio lah. Tapi sekarang ni kita buat dua-dua sekali lah. Cuma kalau orang tanya kenapa tak letak banyak video clipping apa semua, kenapa tak cerita, sebabnya ialah kita masih lagi fokus kita kepada audio. Yang mereka dalam kereta ataupun yang tengah jogging. So takkan dia nak buat keluar, nak tengok gambar dalam skrin, so bahaya. So kadang-kadang kena gunakan daya imaginatif sendiri lah. Ini podcast otomotif, jadi kita kena pastikan keselamatan pendengar kita. Betul. Jangan tengok video saya bawa kereta. So kepada para pendengar, para follower kita yang rajin follow, tolong jangan layan YouTube, jangan layan kita melalui YouTube. Kalau anda memandu, layan guna kita kat mana sekarang, Reza? Spotify, Apple Podcast. Kita sekarang didaftarkan pada lebih 7 atau 8 podcast platform. Yang kita tahu yang famous yang kita promote adalah YouTube, Spotify dan juga Apple. YouTube pun dah ada dia punya podcast app. Kita boleh gunakan, ada podcast saja. Tapi dia akan keluar sebagai satu audio lah. So you boleh buka video tu, tapi sebenarnya dia audio saja. Dan kita ada dekat Heart Radio lah apa semua. Harap orang dengar kita kat luar lah. Podcast ni bahasa Melayu dia apa yang podcast ni bahasa Malaysia apa? Audio siar. Okay. Wow, I learned something new today also. Itu Tapi kalau tanya saya, letak podcast lah senang. Kita ni asyik nak tukarkan perkataan yang orang tak tahu. Itu satu isu yang betul. Bila kita review kereta, contohnya karakter kereta, bila laju sangat front wheel drive, dia understeer. Understeer dalam bahasa Malaysia apa dah? Apa kau nak tulis weh? Allah, understeer. Kalau oversteer, ekor dia keluar, apa nak tulis? Kita tak cerita lagi pasal komponen kereta. Itu lagi satu rabbit hole saya tak nak masuk. Sebab brake disc, cakera brake, camshaft, aci sesondol. Kalau saya silap, saya minta maaf ya tuan-tuan dah buat. Actually sebenarnya macam aci sesondol, brake disc, brake cakera ni, bila dah lama-lama orang akan faham lah. Tetapi bila ada teknologi sekarang ni, dia berkembang dengan terlampau cepat. So kalau kita nak jadikan macam Indonesia contohnya, Indonesia is one of the best country when it comes to translation. Buku baru keluar bulan ni, bulan depan dah ada keluar dalam bahasa Indonesia. So benda tu, sebelum orang yang memartabatkan bahasa Malaysia ni nak tembak kita ni, nombor satu, awak tembak kami sebab awak tak reti cakap bahasa orang putih ke apa. Tu nombor satu. Nombor dua, kami memang cakap bahasa Malaysia pun. Tetapi nak ke tak nak, kalau awak pergi ke mesyuarat agensi kerajaan pun, banyak yang nak cakap dalam bahasa Inggeris sendiri. Yang itu pun saya rasa macam pening. Kadang-kadang English dia tak perfect pun, dia nak juga cakap orang putih. Saya rasa dia latih macam, kau cakap Melayu boleh tak? Terabuh hanya grammar kau ni. Dan industri terjemahan. I come from saya punya ijazah daripada pengajian bahasa, pendidikan bahasa. So untuk melatih dalam bahasa tu, kita menulis tentang teknologi terbaru dalam bahasa Malaysia. I write in bahasa Malaysia now. Kadang-kadang saya macam, ya Allah, macam range untuk kereta elektrik. So dalam dunia media, kita ada kawan-kawan kita yang memang pandai bahasa Malaysia dia. So sesama mereka, diorang yang akan keluarkan perkataan tu. Contohnya macam range untuk kereta elektrik, dia panggil jarak gerak. So yang tu saya macam, that one make sense. Sebab dia ialah pakar dalam bidang otomotif. Tapi kita ada juga perkataan-perkataan yang diorang bahasa keluarkan yang dia kata daripada pakar. Dan saya rasa macam, pakar kau ni aku tak nampak logik dia kat mana. Tapi kita bukan dalam bidang tu, so kita diamkan je lah. Dan bila kita menulis, dia boleh cakap, ini dalam bahasa Melayunya ini. Tapi dia tak menulis, dia cakap. Kita menulis, dan bila feedback dapat dalam artikel tu, orang akan cakap, pembaca akan cakap, ya tak faham lah, apa benda ni ya. Kita yang kena jawab, bukan dia orang bahasa. Permudahkan kerja untuk membanyakkan kandungan. So jangan menyusahkan. Kandungan dalam bahasa Malaysia ni kita nak perkembangkan. Kalau kita terlampau sibuk sangat pasal bahasa,
lah jadi kerja lain. Indonesia dia selamba beruk je. Dia gunakan, dia mengindonesiakan bahasa orang putih. Tak ada masalah pun. Saya nak share experience saya. Masa saya kerja dulu, saya bekerja di buah company Korea. Masa tu kita orang sebagai designer, kita kena ada refer pada satu material handbook tau, untuk kita pilih bahan-bahan yang kita nak gunakan. And manual tu diberikan pada bos saya dalam bahasa Korea. Jadi saya minta bahasa Inggeris, dia kata dia tak nak bagi. So dia kata belajar macam mana nak baca perkataan Korea tu. Jadi saya pun baca lah, saya belajar lah, beli buku yang dekat audiobook kan. Bila saya dah boleh baca, saya tak tahu dia panggil Hangul ke, dia punya Huruf dia lah. Rupanya kebanyakan perkataan-perkataan teknikal dalam bahasa Korea tu adalah Inggeris. Contohnya roller bearing. Jadi roller bearing. Sekeru. Jadi saya pun sayang bahasa saya juga, tapi dalam segi kesejahteraan ni kita pentingkan accuracy. Dekat industri pun kita cakap Melayu, tapi when it comes to terms English, kita gunakan term English sebab semua orang faham. Sebab kalau tersilap faham, tersilap design, tersilap barang, orang boleh mati. Oh, macam Eropah dengan US lah. Dia orang guna imperial, dia orang guna metric. Itu yang itu adalah satu isu yang dah lama bergaduh antara US yang pakai imperial dengan metric ni, sebab benda tu bahaya. 1 inci dengan 1 cm lain. Dalam otomotif ni, beza mati dengan hidup. Betul. So dunia, kenapa satu lagi sebab kita buat podcast ni lah, kita ada banyak isu-isu lain. Isu keselamatan jalan raya. Orang yang tak minat kereta pun pakai jalan raya. Betul. Kemudian kita ada isu-isu perundangan. Isu-isu kepenggunaan. Di mana kebanyakan media lebih banyak fokus kepada produk baru. Dia orang tak berani nak cerita pasal isu-isu semasa. That is where we come in. Kita berani nak cerita. Sebab pada pendapat saya, pengguna ni, hak pengguna, kita patut dahulukan. Kalau kerajaan tak jaga, siapa nak jaga hak pengguna? Setuju. So salah satu tugas kita selain report fakta dan reporting, I feel it is our responsibility to take care of consumer juga. True. Macam lemon law yang baru diorang ceritakan. Saya menulis pasal lemon law ni dah lebih 10 tahun. Took me more than 10 years. Podcast macam ni, dan saya harap kawan-kawan saya yang lain pun keluarkan jugalah podcast, tapi janganlah cerita lawa nak glamour je, cerita benda betul. Kalau kita cerita pasal isu kemalangan, push supaya tindakan untuk mengurangkan kemalangan itu dilakukan dengan segera. Ya. So kita pseudo aktivis lah kiranya. Bukan aktivis, tetapi inilah kerja media. Media ni ialah untuk menyampaikan kejadian, dan sebagai editor kita kena ada pendapat. Dan macam pendapat saya ialah pengguna perlu didahulukan. Setuju. So macam apa yang Lando buat lah. Cuma Lando dia buat cara dia. Dia lebih pada KOL punya style apa semua. Kita media, kita tak mampu untuk buat macam dia. Bukan cara kita. Media ada cara dia sendirilah. Betul. Apa yang kita buat inilah. Dan kita tak nak cerita pasal politik apa semua, sebab politik ni memang sesuatu benda yang pada pendapat saya kotor. Kita boleh sokong satu parti, tapi bila parti tu buat salah, kita tidak dibenarkan untuk komen pasal benda tu. Apa yang bos dia buat, betul. Dah macam Tuhan dah pula. Tu kita tak sentuh politik, kita sentuh dasar. Kita sentuh dasar. Dasar sahaja. Dan kadang-kadang kita keras. Sebabnya kita dengan cara keras tu je lah mungkin dia dengar kot. Haraplah insya-Allah. Okeylah, baiklah. Sebanyak itulah kita boleh ceritakan tentang latar belakang sebab apa kita mulakan podcast tekan habis ni. Kan Bang? Dan kita orang nak juga involvement daripada anda semua. Ceritakan masalah ataupun isu-isu yang anda betul-betul nak tahu. Ini ialah platform anda sebenarnya, bukan untuk kami. Kami akan, let's say you ada isu, you nak naikkan, dan kita akan cari pakar untuk terangkan. Ini juga terbuka kepada syarikat kereta, kepada agensi kerajaan, kepada contohnya macam Myros. Orang kerajaan dia tak boleh terlampau lantang sebab dia ada bos kat atas. Kita faham. Gunakan media macam kita ni untuk naikkan isu-isu tertentu. Ada banyak sangat isu. Banyak. Saya bagi satu contoh je. Ni pasal Myros jugalah. Bawah dia orang ada ASEAN NCAP. Dan dia orang punya kerja lah untuk jahanamkan kita. Crash test kita. Dan dia orang kena beli kereta. Kenapa dia orang kena beli kereta yang ada cukai? Padahal dia tak pakai pun kereta tu, dia pakai untuk langgarkan kereta tu.
kenapa dia kena beli kereta dengan cukai? Soalan bagus tu. Sebab dia akan makan bajet dia. Dan ini menyusahkan. Daripada dia orang boleh crash test 5 kereta, sebabkan cukai dia kena crash test mungkin 2 kereta saja. Dan dia bukannya ada keuntungan pun. Tidak. Dia lebih kepada keuntungan kepada pengguna. Miros ni adalah salah satu organisasi yang memang menjaga hak pengguna lah. Betul. So betul, isu-isu macam ni, soalan should they get better incentive, patutkah insentif lebih diberikan kepada institusi seperti tersebut, dan juga perkara-perkara lain. Banyak lagi kita boleh debat. Banyak. Konsesi minyak, konsesi pula subsidi minyak, soalan automatic upgrade lesen B2B full, keadaan jalan raya kita, banyak. Memang sangat banyak. Jadi apa-apa yang para pendengar, followers kita nak tahu, ingin tahu, jangan malu. Bagilah soalan anda dalam komen di bawah, dan kami akan, macam Hazri cakap tadi, kami akan carikan expert atau what's the word for expert in BM? Pakar. Kita akan cari pakar untuk mendebatkan isu-isu ini, dan janji saya dan Hazri, kita tekan habis isu tersebut. Okey. Okay lah, sebanyak tu lah Hazri, kita wrap lah untuk minggu ni. Minggu depan nanti kan, seperti biasa, jangan lupa like, share dan subscribe. Dan macam saya pesan tadi, silalah komen di ruang komen di bawah. Hazri, ada apa-apa pesanan nak bagi? Tak ada. Cuma ini ialah kali pertama kita berdua saja. Kita tak ada guest. Sebab kita rasa kita, macam Irizal cakap lah, kita bertiga ni kita kena terangkan apa itu tekan habis punya podcast, dan kita kena terangkan juga kerjaya kita lah, kita punya profession ni. Okay lah. Sehingga kita ketemu lagi insyaAllah. Assalamualaikum. Drive safe, ride safe.